اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 11, baris yang ke-10 daripada bawah. Aqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi dan wadi dan mazi dan air luka yang berubah baunya bau air luka, dan danur dan air melepuh yang busuk, dan air lempedu, dan muntah bukan mentah tu, muntah, dan air liur basi yang keluar daripada maidah. Dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi dan wadi dan mazi. Dan demikian lagi ni sebagaimana terdahulu darah, iaitu darah najis sekaliannya, melainkan hati, limpa dan juga kasturi. Itu darah yang tidak dihukumkan najis, yang mana darah yang mengalir hukumnya adalah najis dalam Al-Quran. Au daman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir hukumnya adalah najis. Sekian darah hukumnya adalah najis, sebagaimana Nabi SAW perintah, faghsili ankidam wasalli, maka basuh oleh kamu daripada kamu akan darah, dan sembahyang oleh kamu. Ini hak darah istihadah. Faghsili ankidama wasalli, basuh oleh kamu daripada kamu perempuan akan darah istihadah, dan sembahyang oleh kamu. Nabi SAW perintah supaya basuh akan darah. Itu dalil bahawa darah hukumnya adalah najis, melainkan hati, limpa dan juga alaqah. Alaqah ni darah yang terhasil daripada air mani. Daripada air mani bertukar pada darah, alaqah, kemudian bertukar kepada mudrah, daging seketul, kemudian bertukar kepada anak. Jadi hak alaqah tu hukumnya tidak najis, sebab walaupun alaqah tu darah,
tetapi darah tu terhasil daripada air mani, maka air maninya suci. Darah alaqah ni seketul darah. Orang perempuan guguran selepas daripada hamil, turun darah, keluarlah darah hak seketul tu. Itu darah alaqah dia panggil, yang nak jadi anak tu. Maka darah alaqah tu hukumnya suci, bukan najis. Sebab alaqah darah seketul tu datang jadi daripada air mani. Jadi air mani tak najis, alaqah pun tak najis. Alaqah berpindah kepada mudrah, kemudian jadilah budak. Ada ni. Jadi alaqah tidak najis, kemudian kasturi pun tidak dihukumkan najis. Kasturi pun tidak dihukumkan najis. Yang mana kasturi ni dia asalnya daripada darah juga tu. Asal kasturi terhasil daripada darah, tapi tidak dihukumkan najis. Sebagaimana dalam hadis Muslim, al-misku at-tabuti, bermula kasturi terlebih baik bauan. Nabi kata, maka kasturi walaupun terhasil daripada darah sekalipun, darah di pusat kijang, tetapi tidak dihukumkan najis. Kemudian minggu lepas, agak panjangnya saya pergi kepada bicara darah yang ada darah yang ada di dalam orak daging selepas daripada sembelih. Darah yang ada di dalam orak daging selepas sembelih, maknanya dan di dalam orak tu masih lagi ada darah. Jadi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab I'anatul Talibin, darah yang ada di dalam orak daging selepas sembelih dihukumkan najis juga. Walaupun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, darah yang ada dalam orak daging selepas sembelih, darah tu tahirun, suci. Tahirun, suci. Ini pandangan yang difaham daripada Imam Nawawi dalam kitab Majmu', pandangan yang dijalani oleh Imam Subuki. Dan inilah pandangan jumhur kebanyakan ulama-ulama mazhab yang lain. Darah yang ada di dalam orak daging selepas sembelih hukumnya tahirun, hukumnya suci. Maka timbullah berkaitan dengan darah tersebut, dia akan keluar. Dia akan keluar semasa kita gula, semasa kita rebuh. Kita rebuh daging tu, darah tu akan keluar. Maka darah akan keluar, maka najis jadi air rebusan tu. Kuah gula tu akan jadi najis, tetapi dimaafkan. Dimaafkan pada makan. Tak payahlah pula sampai ke peringkat kita hanya diwajibkan basuh sekalian darah di bahagian luar. Di bahagian luar daging tu kita wajib kena basuh molek, kemudian mengelepasnya letak dalam bekas sejak tu, kata neke tu. Kemudian kita pun bubuh dalam periuk, kita rebuh ke, kita gula ke, jalanlah. Tak payahlah kata rebuh dulu, kemudian buang air rebusan pertama, baru rebuh kali yang kedua. Tahulah jadinya kalau buat gitu. Tak payahlah. Sebab apa? Sebab dimaafkan pada makan. Sebab kalau kita rebusan pertama, darah memang keluar, kita pun buang air rebusan pertama, kita rebuh kali kedua, ketiga pun sama juga, darah akan keluar juga. Ada ni. Tambahan pula, pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i dan pandangan kebanyakan mazhab-mazhab yang lain, darah tu suci awal-awal lagi, bukan kata najis tetapi dimaafkan pada makan, bukan. Tahirun, suci daripada awal lagi. Darah yang ada di dalam orak daging lepas sembelih itu suci daripada awal lagi. Jadi kita rebuh ke, kita gula ke, kalau gula orang nak curuh lah.
Kalau rebuh takut dia rebuh dulu lepas tu dia cuah. Tak payah. Kalau buat gitu ada orang kata pula tawar lah buat gitu. Tawar hebel orang gitu. Tapi betul lah, memang bila kita rebuh, kita gula, darah yang dia orang daging sebab sembelih akan keluar darah tu. Akan keluar darah. Adapun kalau darah tu kita jumpa dalam daging kita buka tu, waktu tu najis lah tu, waktu sebab kita bukan sekali dah tu, sebab kita boleh ni boleh buat keluar, kita buat keluar lah. Melainkan pandang kata suci darah yang ada di dalam daging selepas sembelih. Ada pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan kebanyakan ulama, darah tu hukumnya adalah suci. Alhamdulillah. Kan ada orang amal gitu, rebuh dulu daging seraung, kemudian air rebusan tu cuah dulu, lepas tu rebus semula. Memang kalau rebuh, air tu akan berubah colour sebab darah tu keluar. Lepas tu buang dulu, lepas tu rebuh pula, keluar lagi, buang lagi air, rebuh pula, biar jadi tahu hebel gitu. Dah. Dia kita wajib basuh hak belah luar sahaja. Kita bubuh dalam bekas sejak tu, kita pun siram air, datangkan air ke atas daging tu, maka air datang ke atas daging yang kita basuh. Okey, selesai. Kita pun bubuh dalam periuk, kita nak rebuh ke, kita nak gula ke, jalan lah. Kita nak singgang apa, jalan. Darah keluar, memang darah keluar. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, memanglah kuah tu dihukumkan najis. Tetapi tak susah lah sebab dimaafkan pada makan. Dan demikian lagi segala nanah dan tahi dan wadi dan mazi dan air luka yang berubah dan dana dan air melepuh. Dia biasanya nanah, kemudian dia akan pergi kepada dana, dia akan pergi pada air luka, air melepuh, barulah bicara bab tahi, bicara bab wadi, bicara bab mazi. Sebab dia nanah ke dana ke, itu semua terhasil daripada darah. Nanah tu terhasil daripada darah. Nanah tu adalah darah yang berubah. Dia asal nanah ni daripada darah. Darah yang berubah nanah tu. Darah yang berubah kepada rasa. Adapun mani, susu, darah juga asal. Tapi itu darah yang berubah kepada molek. Darah yang berubah kepada rasa jadi nanah. Darah yang berubah kepada molek, dia jadi mani, dia jadi susu, itu nanah. Dipanggil qaihun, nanah. Nanah dia adalah damun mustahilun, darah yang berubah. Mana asalnya adalah darah. Jadi sebagaimana darah hukumnya najis, segala nanah pun hukumnya adalah najis. Kemudian dana ni pula, kita lakos sikit lah. Nanah kemudian dana. Dana ni macam mana dana? Dana ni dia air yang halus tu, yang bercampur dengan darah. Dia kalau nanah ni dia jenis warna macam dia warna macam tu sikit lah nanah ni. Kalau dana ni sadid, dia panggil cairan yang bercampur dengan darah, itu dana. Nanah dia asal daripada darah yang berubah. Dana ni satu cairan yang pekat-pekat lah. Apa cairan macam air gitu, tapi dia bercampur dengan darah, itu sadid ataupun dipanggil dana. Tu kita maklumlah najis belaka. Kemudian air kuman, air luka yang berubah baunya. Air luka yang berubah bau. Air luka yang berubah bau, yang mana
Kadang-kadang di luka gitu tu kan, dia ada basah dia tu. Dia ada basah tu. Jadi kalau hak basah tu, dia, tapi hak air luka ni, kalau dia basah gitu tu, tiba-tiba tak bau apa-apa, tidak dihukumkan najis. Sebab sini dia kata air luka yang berubah baunya. Air luka yang berubah bau, barulah dihukumkan najis. Tapi kalau air luka tu tak berubah bau, maka tidak dihukumkan najis. Jadi air luka tu jadi macam peluh je lah. Kan di atas luka tu kan dia putih air tu. Kalau berubah bau, najis. Kalau tidak berubah, hukumnya macam air peluh je. Tapi pandangan Imam Rafi'i, walaupun tak buah bau, air luka najis. Walaupun tak buah bau sekalipun, itu pandangan Imam Rafi'i. Air luka, dalam kitab kita ni, air luka yang buah bau, hukum najis. Dan air melepuh yang busuk, melepuh yang busuk ni air yang, itulah dalam butir-butir tu kan. Kita pecek dia akan keluar hak bau busuk tu. Hak tu pun sama tu, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Dia panggil apa tu jenis butir-butir. Butir tu kan, kan kita kan pernah cocok dia keluar tu. Tu. Tu busuk tu. Hukumnya adalah najis. Jadi kita kalau kata dano ni kita tahu belakalah najis. Kita sedar belaka najis. Dano najis. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kita duk main dengan nanoh, duk main dengan darah, duk main dengan itulah dano. Contohnya ni, kalau kita ada jerawat, kita ada jerawat, dan jerawat tu ada apa? Darah ada, nanoh ada. Kita picit duk main tubik luka. Lepas tu tangan kita basuh ke tak? Basuh tak tangan? Tak basuh. Lepas tu pipi basuh tak? Tak basuh. Lepas tu kalau sementara tunggu kuliah ni, nak sembahyang zuhur nanti, tunggu kuliah maghrib, nak sembahyang isyak nanti, lepas tu duduk saja pecah. Lepas tu dia cium pula. Dia pecah, dia cium. Ada kat macam gitu. Dia tak sedar orang tengok. Dia pecah, dia cium. Dia pecah, dia cium. Apa benda dia cium? Cium dia. Dia tak orang tengok. Dia tak pasang. Dia ni, dia pecah. Dia pun cium. Darah, nanoh ada belakang situ. Kemudian siapa tanya semayang, tangan tak basuh, pipi tak basuh. Lagi mana tu? Tak lepas. Dia gini. Dia dahulu kita cerita bab nanoh, cerita bab darah. Darah kalau hak kita sendiri banyak mana pun dimaafkan pada semayang. Ingat tak kita bicara bab darah pacak? Kita tengah-tengah semayang, berasa sejuk di betih kita. Tengok berjeruk darah pacak. Ada ni, berjeruk darah pacak di betih kita, di kain plekat kita, di sejadah kita. Itu darah kita sendiri. Memang kita panggil darah pacak, tapi pacak tak ada, pacak jatuh dah. Tapi panggil darah kita sendiri, banyak mana pun dimaafkan. Teruskan sembahyang, jangan berhenti sembahyang. Kemudian saya pergi kepada darah nyamuk. Kita kata nyamuk, darah tu lekat di pakaian kita. Kita panggil darah nyamuk. Darah nyamuk lain. Darah nyamuk ni darah yang keluar daripada tubuh nyamuk. Itu bukan panggil darah kita, dia panggil darah asing. Kita dia panggil darah ajnabi. Memanglah nyamuk tu gigi isap darah kita, betul. Memang nyamuk tu isap darah kita. Tapi apabila darah tu masuk dalam tubuh nyamuk, dia panggil darah nyamuk dah, bukan darah kita. Hak darah pacak, bukan darah dalam tubuh pacak. Pacak jatuh dah. Darah hak betih kita tu bekas pacak gigi tu. Tu lain. Darah pacak, darah kita. Darah nyamuk, tu bukan darah kita. Darah yang keluar daripada tubuh nyamuk, kita katok tu. Itu dia panggil darah ajnabi, darah asing.
Kalau darah kita banyak mana pun dimaafkan pada sembahyang. Kalau darah asing, darah nyamuk, dimaafkan juga jikalau sedikit. Memanglah sedikit. Darah nyamuk memang sedikit. Sehingga kan, kalau darah yang sedikit itu tiba-tiba apa? Dia halu gitu. Mana contoh? Kita sembelih ayam contohnya. Lepas tu di kain pelekat kita tu merencik darah. Apabila merencik, darah tu halu. Sedikit lah. Tapi darah yang halu-halu yang mengercik itu, yang halu-halu tu, tapi kalau kita himpunkan jadi besar juga. Kalau kita himpunkan jadi besar. Nak himpun macam mana? Tak boleh nak himpun. Himpun macam kita kata himpun dalam komputer tu lah dok. Himpun. Tak ada orang himpun, nak himpun macam mana darah tu. Kalau himpun dalam komputer tu boleh himpun. Mana kalau himpun, dia kira jadi banyak juga, jadi luas juga. Kalau himpun gitu, tu khilaf ulama tu. Sama ada nak hukum banyak ataupun masih lagi nak hukum sedikit. Kalau hukum sedikit masih lagi dimaafkan. Dikira balik pada hak asal halu. Maka dikira sedikit lagi. Dikira sedikit lagi tu. Itu ada dua pandangan di situ. Kalau darah yang halu-halu, yang apa ni, yang mengerci. Tapi halu-halu pun kalau kita himpun jadi luas atau jadi besar. Kalau atas pandangan kira banyak, maka tidak dimaafkan lah. Sebab itu darah, kita buat contohnya darah hak sembelih ayam, dipanggil darah ajnabi. Dia panggil darah ajnabi. Jadi kalau darah ajnabi ni sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Sedikit banyak ni kira kepada uruf lah, kira kepada pandangan ramah. Kira kepada pandangan ramah. Sedikit ataupun banyak. Jadi kalau darah nyamuk memang sedikit, darah pacak memang banyak. Dimaafkan pada sembahyang. Melainkan kalau darah kita sendiri, tetapi keluar daripada rongga. Mana? Darah hidung, darah istihadah. Rongga belakang tu darah hidung, darah kita. Darah istihadah, darah perempuan tu lah, pada ni. Tapi keluarnya daripada rongga, maka dimaafkan jikalau sedikit. Banyak, berhenti semayang. Kalau darah hidung, ketika semayang. Darah kita sendiri betul, tapi keluar dari rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Kita semayang, tengok semayang, tiba-tiba darah hidung. Darah hidung ni kalau kita masa dulu-dulu orang panggil panah. Panah maka berdarah hidung. Masa budak-budak dulu biasalah berdarah hidung. Budak-budak ni tak tahulah darah hidung. Jadi kita dalam semayang ni, darah hidung, titik di baju kita. Kalau setakat 2-3 titik tu, teruskan semayang sedikit. Tapi mai duduk banyak keluar tu, maka semayang kita batal dah. Sebab apa? Sebab bila banyak tidak dimaafkan, mana semayang kita batal. Sebab syarat sah semayang suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci dan najis yang tiada dimaafkan. Jadi sekarang ni najis darah hidung banyak ni sudah tidak dimaafkan, maka tidak suci, semayang kita batal. Tapi kalau darah hidung tu sedikit, setitik dua, masih lagi najis yang dimaafkan, tak apalah. Jadi jangan samakan darah yang keluar daripada luka, yang keluar dari tubuh kita, dengan darah yang keluar daripada rongga. Darah yang keluar dari tubuh kita banyak mana dimaafkan. Kalau keluar daripada rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Memang banyak, sedikit banyak kepada urus, kepada kearaman. Kalau setitik dua tu kira kita panggil sedikit lagi lah. Tapi kalau darah keluar nyocor panggil tu, keluar basuh baju tu banyak dah tu, berhenti semayang. Sebab apa? Semayang kita sudah batal. Ada ni. Jadi darah ni dimaafkan jikalau banyak sekalipun. Kalau darah kita sama juga hukum dengan nano dano hak kita sendiri, banyak mana pun dimaafkan. Faham tak ni? Contoh kita kata nanoh dano ni macam hak bisu.
hak bisu tu kan. Dalam bisu tu apa benda tak ada dalam bisu tu. Hak kita sendiri tu. Tiba-tiba sampai masa masak dia pecah. Kena ke plekat kita dalam sembahyang ni. Teruskan sembahyang. Sebab apa? Nanah-danah tu hak kita sendiri, banyak mana pun dia maafkan. Tapi kalau bisu tu kita yang pecahkan, dia maafkan jika sedikit. Kalau kita pecah, kalau dia pecah sendiri kan, kalau kita zaman dulu kan, kalau nak pecah bisu buat gana zaman dulu, dia ambil kertas, dia bakar, dibubuh dalam botol tu penuh dengan asap, dia pun ambil muka botol tu, dia pun tekuk di bisu. Tekuk di bisu. Tak tahu? Tak tahu. Macam pekan lah. Kita, kalau kita pecah dia sakit. Jadi kita ambil kertas, kita bakar, kita bubuh dalam botol. Asap penuh dalam botol, kita pun ambil botol tu, kita pun tekuk di bisu kita tu. Dia sekejap dia pecah lah. Tak rasa apa? Tak tahu. Orang bandar ke mana? Orang bandar. Dia macam bekang lah kita kata. Tapi mana tak berasa lah sakit bisu kita pecah tu. Dia sedut selu-selu. Tu kalau kita pecah sendiri, kalau kena di kulit kita, di pakaian kita sedikit, masih lagi buat sembahyang. Kalau banyak tak maaf lah, sebab kita pecah. Ada pun kalau dia pecah sendiri, dimaafkan walaupun banyak sekalipun darah, nanah ke apa kau ada dalam bisu tu. Jadi kalau kita kira-kira, jerawat tu pun kira bisu jugalah, tapi kecil. Dalam jerawat kita ada darah, ada nanah, memang busung. Ni kita yang pecah, maka darah kita, nanah kita sendiri dimaafkan jikalau sedikit. Maaf, mana di pipi tu ada najis, di jari ada najis, maka sembahyang kita sah. Sebab apa? Sebab najis daripada darah, nanah, hak kita sendiri, tetapi yang kita yang pecahkan. Dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit ialah pipi ni, bukan keluar banyak pun. Di jari kita pun sedikit juga, bukan banyak pun. Maka najis memang najis, tetapi dimaafkan pada semayang. Tapi seeloknya nak semayang, basuh dulu pipi tu, basuh dulu tangan. Itu seeloknya. Sebab najis tetap najis. Kita semayang ni, kotor tak najis pun kita bersihkan dahulu, baru kita semayang menghadap Allah Ta'ala. Ini sekarang ni benda najis. Darah, nanah dalam jerawat kita tu najis. Takkan kita semayang setengah najis, walaupun dimaafkan pada semayang. Jadi disunatkan kita basuh dulu pipi kita, basuh dulu jari kita tu, barulah kita semayang. Tapi kalau kita semayang tanpa basuh, sah je semayang kita je. Dan memang terkadang orang tak sedar dalam perkara ni, tapi mujur dimaafkan. Tapi orang dah sedar, hidup main jawab dia, akhirnya pecah. Pakai gosok-gosok gitu, hilang darah, hilang nanah. Dia pun pakai dia gitu je. Nak semayang pakai semayang je. Mana apa tu? Di semayang setengah najis. Najis apa? Darah, nanah. Hak sendiri dimaafkan. Jikalau kita pecahkan, dimaafkan jikalau sedikit. Tapi kena ingat, dimaafkan pada sembahyang. Tiba-tiba tangan ada najis ni, kita nak makan, tangan tak basuh, kita makan setengah najis, hukumnya haram. Tadi semayang, kadang-kadang takut kita kan, kita kata tangan basuh duduk lagi tu, kita tangan mari daripada semayang. Kita jawab, tangan mari daripada semayang. Mana tangan mari daripada semayang ni tak ada najis nah. Dia ingat gitu kan, kita kan tangan mari daripada semayang. Najis nak ada mana lagi? Tak ada najis, ada ingat. Tapi dah sedar sebelum semayang dia main ke jerawat. Dia pun makan tanpa basuh tangan. Maknanya dia makan berserta dengan najis, hukumnya haram. Tapi orang kita ni dok kata najis, tak najis pun kita basuh tangan.
Tambahan pula musim sekarang ni. Lagilah basuh tangan. Tangan jadi nipis tangan ni. Dah basuh. Tu kan kita ni. Balik di rumah, nak pegang nak tak pegang. Pergi basuh tangan dulu, ambil sabun basuh. Apa pegang nak? Tak mana? Tak kata balik tu, pergi ambil anak. Kan biasa anak kita balik kan. Mari jember, ada. Lari dulu. Basuh tangan dulu. Oh, masa mula-mula hok PKP hok boleh keluar seorang tu. Masa tu tak tahu lagi masa tu, takut lagi masa tu. Masa PKP tu lah hok boleh keluar beli seorang je tu. Hok kita orang lelaki ni di Sabasung tu mengigat. Dah nak beli ke barang bukan kita reti. Dah reti beli barang. Susah sekali hok mudah-mudah tu dah apalah. Hok pelik-pelik. Pelik-pelik kadang-kadang tanya dengan hok lelaki hok tukang jaga tu. Bukan jaga, dia kerja dalam tu. Tak kenal tak? Sebab dia kerja gitu je. Susahnya kita ni. Oh, masa tu balik rumah bukan kata tangan. Baju buang dulu, mandi dulu, baru main anak. Masa tu lah. Mandi dulu, baju kain buang dulu. Masa hok mula-mula tu. Masuk tengah gawak, tengah tak tahu perkara apa tu. Tak tahu kisah mana gitu. Mana kita ni memang tu aja kita gitu. Nak makan ke mana pun tangan wajib. Jadi wajib. Tak basuh tangan kena getak makan tangan tak basuh bukan nak makan nasi. Nak pegang kuih tu pun. Mari tanah pegang kuih tak basuh dulu tangan kena getak Tama-tama makan nasi pula. Kita memang gitulah. Kita biasa basuh tangan. Takut kita tak terperasan. Kita beranggapan bahawa kita ni mari daripada sembahyang. Takkan tangan kotor. Bukan tangan kotor, najis laginya. Sebab apa? Sebab sebelum sembahyang tadi kita duduk main jerawat, kita pecah jerawat, keluar darah, keluar nanah. Tak ada najis apa lagi? Najis tu. Di pipi tak apalah. Di jari ni kita nak makan ni macam mana? Lepas tu kita sembahyang. Mujur juga najis tu dimaafkan, okeylah buat semayang. Lepas tu kita nak makan pula, tangan mari daripada semayang. Tak apalah kata, tak sedap. Perasan tak tu? Tak perasan tau. Galik-galik tak perasan. Kena apa? Ada najis, tapi dimaafkan pada sembahyang. Mana sembahyang kita tu sah lah. Walaupun di pipi kita, walaupun di jari kita tu ada nanah dan juga nanah darah ada belakang lah hak jerawat hak kita pecah tu lekat di pipi satu, lekat di jari satu, kita pergi semayang. Kita semua setengah najis, tapi najis tu najis yang dimaafkan pada sembahyang. Dimaafkan pada semayang, semayangnya air melepuh yang busuk dan air lempedu, yakni air pedu. Kena air pedu kena habis saya mana? Air pedu panggil sini tu air lempedu, yakni air pedu. Tahu tak? Haijah? Macam mana? Tapi tak ada di kita lah tu. Ada? Dekat dengan hati. Biasa kalau keluar tu masa mana? Binatang ada lah benda tu. Air pedu panggil. Itu memang najis. Payah juga kadang-kadang kena tak kena. Air lempedu ni air pedu hukumnya adalah najis. Kemudian kita pergi kepada tahi dan wadi dan mazi. Tahi, dia tahi saja je. Air kencing dia dua lah, air kencing dan tahi. Air kencing dan tahi hukumnya adalah najis. Air kencing dan tahi hukumnya adalah najis. Air kencing mana yang hukumnya najis? Air kencing, tahi, kalau dalam mazhab Syafi'i kita
air kencing, tahi, walaupun daripada binatang yang boleh dimakan daging sekalipun. Itu dah kitab Fathul Mu'in. Air kencing dan tahi, tahi rausun, baulun air kencing, rausun tahi, baulun air kencing. Jadi tahi najis, air kencing najis, walau min makulin, walaupun daripada binatang yang daging boleh makan sekalipun. Walaupun daripada binatang yang boleh makan daging sekalipun. Kenapa dia dalam kitab tu sebut seumpama tu? Tahi, air kencing najis lah. Daripada binatang mana sekalipun hukumnya najis lah. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in, tahi, air kencing najis walaupun daripada binatang yang daging boleh makan sekalipun. Mana? Tahi ayam, tahi lembu, najis belaka. Tapi kenapa didatangkan walaupun tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh makan sekalipun pun najis? Sebab ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani, ni ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita, tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh makan hukumnya suci. Hukumnya suci. Innahuma tahirani minal ma'kul. Tahi air kencing suci keduanya. Tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh makan. Pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani ni sama dengan pandangan mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, dan setengah pandangan dalam mazhab Hanafi. Banyak tu. Mazhab Maliki tak najis, mazhab Hambali tak najis. Pandangan dalam mazhab Hanafi pun ada menyatakan tak najis. Tak najis bukan boleh makan. Jangan salah faham ni. Kau boleh makan tahi itik je. Tahi itik boleh makan lah. Tahi itik kuih tu lah, bukan tahi itik sungguh. Jangan salah faham pula. Kuih tu boleh makan lah. Maknanya pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani sama dengan pandangan mazhab Maliki Hambali. Tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh makan suci. Ada ni. Pelik dok kita. Yelah, kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita pergi Masjid Surah ni, Masjid Surah, rumah orang kita tak kira Masjid Surah. Kadang-kadang di halaman dia tu ada tahi ayam. Dia orang Surah ni kadang-kadang atas nu vacuum sangat. Hak di halaman, mu tengok aku tengok, mu tengok aku tengok, akhirnya tahi ayam tu hilang. Hilang ke mana? Pakat nak pijak Itu tak cara. Lepas tu kita nak sembahyang macam mana? Hati kita rasa macam mana? Tak sedap. Tai ayam tu. Nak kira macam mana? Gitu je lah. Kalau betul lah tai ayam tu ada atas surah tu, pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani, tahi ayam, binatang yang daging boleh dimakan, hukumnya tidak najis. Lega kita. Kita bukan nak pakai pandangan tu. Dah, orang tengok, mu tengok, aku tengok, kita tengok juga. Sama-sama dah wasu. Sungguh kadang-kadang mu tengok, aku tengok. Lepas tu biar dulu tengok. Tak ada. Siapa bijak dah tahu. Lebih kurang gitu je. Sama juga kalau kita pergi rumah-rumah orang. Ada jugalah yang kita tengok kurang kebersihan. Anak turun naik. Lepas dah akal. Tanah tu macam-macam. Ada tahi ayam, ada apa semua tanah. Dia turun naik. Tak asuh lipat, tak asuh kaki. Orang zaman dulu dia ada tu payang dengan tempurung untuk cedok air tempurung.
Turun di buah kayu tu kan. Nak naik tak rasa kaki siap lah. Aku turun dulu. Memang tak ada wajib juga. Wajib. Tak nak naik tak rasa kaki kena marah. Jaganya. Sebab apa? Tanah tu benda tak ada. Tai ayam ada, apa semua ada tanah. Tapi kalau jenis rumah tak bersih tu nampak anak tu naik tai ayam banyak Lepas tu macam mana kita nak terpas main rumah dia? Tak apalah, biarlah. Kalau betul dia tai ayam pun tak apa. Pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani dan kitab Fathul Mu'in, pandangan sama dengan mazhab Maliki dan Hambali, dan pandangan dalam mazhab Hanafi tak najis. Dahulu ada tuan guru alim sangat-sangat, dia suka bela kambing. Dia suka bela kambing. Jadi bukan meniaga kambing, tapi suka bela kambing. Pak Nabi bela kambing kan? Dia suka bela kambing. Tapi kadang-kadang kambing tu kadang-kadang tahi dia tu. Dia kadang-kadang di pakaian tu ada, tapi Tugu ni dia tepi-tepi kita, tepi jatuh tahi kambing tu, dia tak asal. Tak asal. Dapat tahi semayang. Kalau kita tengok macam mana tu? Tahi kambing tu tadi kena tahi kambing ke pelekat Dia pakai tepi-tepi gitu je, basuhnya tidak. Sebab apa? Maliki, Hambali dan pandangan mazhab Hanafi tak najis sebab tahi kambing. Kambing daging kita boleh makan dia, maka tak najis. Senang tu kan. Kalau kita ada reti ni, tu gua apa ni, jahil dah tak kambing kena pelekat, basuhnya tidak. Lepas tu naik semayang jadi tu imam, kita nak ikut mana? Tak kambing, tak kambing tak ada dengan pelekat, tapi maknanya di tepi gitu je, tak ada nak basuh-basuh. Kena dia aling sungguh. Jadi pandangan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan bahawa kalau tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh dimakan, hukumnya tidak najis. Biar mutamak macam kita maklumlah, tahi air kencing hukumnya najis walaupun tahi daripada binatang yang halus-halus yang terbang tu. Najis belaka tu. Cuma kalau tahi itu terlampau banyak daripada binatang yang terlampau banyak, dimaafkan. Tapi tahi itu tetap hukumnya adalah najis. Tahi daripada binatang terbang halus-halus, tahi belalang ke, tahi ikan ke, hukumnya najis sekaliannya. Hak tak najisnya tahi lalak je. Tahi lalak. Tahi lalak lah, bukan tahi lalak berok tu. Tahi lalak ada di tubuh kita tu. Hati tak najis. Lalak ada tahi juga. Kenapa? Tahi lalak ada tahi lalak. Dia kalau tahi walaupun binatang tu halus sekalipun, tahinya hukum adalah najis. Kita hak tahi, hak kita jaga sangatnya, tahi cicak je lah. Kenapa? Tak cicak hak kita duk jaga. Dan wadi dan mazi, wadi pun najis, wazi pun najis. Dia wadi ni, air wadi ni biasanya keluar apabila kita kerja berat-berat, akak benda berat-berat, dia keluar tu. Kadang-kadang air wadi ni keluar masa kita nak kecing. Tu kadang-kadang kita nak kecing keluar air wadi. Ketika kita letih akak berat keluar air wadi, air itu hukumnya adalah najis. Air itu dia putih, keruh dan pekat. Mana ni? Air mazi ni pula, air mazi ni dipanggil air galop. Air mazi. Air mazi ni keluar ketika bangkit keinginan syahwat. Itu air mazi. Air wadi ni air yang keluar ketika kita buat kerja berat. Letih kita akak benda berat, keluar air wadi. Ataupun ketika kita nak kecing, kadang-kadang keluar air wadi. Air wadi dia putih, keruh, pekat. Air mazi ni pula dia putih kemudian jernih. Kadang-kadang dia ada kuning tapi dia jernih. Itu air mazi.
Dia berbeza dengan air mani. Air mani berbeza dengan air mazi. Air mani suci, air mazi hukumnya adalah najis. Air mazi hukumnya adalah najis. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, kuntu rajulan mazzahan, kata Sayyidina Ali, aku ni lelaki yang banyak keluar air mazi. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, fa astahyaitu an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku malu nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan air mazi ni. Sebab apa? Sebab hampir aku dengan anak perempuannya, yakni jadi menantu Nabi. Nak tanya malulah air mazi ni macam mana. Maka yang tukang tanyanya Mughirah, yang tukang tanya Nabi berkata air mazi. Nabi SAW jawab, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Basuh kemaluan tu dah ambil wuduk. Kenapa ni? Air mazi tu najis sebab Nabi perintah basuh, dan Nabi suruh berwuduk. Mana air mazi keluar membatalkan wuduk. Jadi Sayyidina Ali sebenarnya nak tanya soalan ni bab air mazi ni, tapi Sayyidina Ali kata dia malu nak tanya sebab dia menantu. Maka Mughirah yang tanya, Nabi kata yaghsilu zakarahu, basuh akan zakar, wa yatawadda, dan berwuduk. Maknanya najis sebab Nabi perintah basuh, maknanya batal wuduk sebab Nabi suruh mengambil wuduk. Itu hak air mazi dan muntah dan air liur basi yang keluar daripada maidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.